Okey, Assalamualaikum. Selamat datang ke Ardisa Channel. Hari ini saya nak belajar satu video perjalanan dari Muara Tebas, Kampung Muara Tebas, Kuching ke Matang Jaya, Pasar Matang Jaya. Okey, stay tune geng Stay tune. Saya nak belajar satu video perjalanan dari Kampung Muara Tebas menuju ke Matang Jaya, salah satu lokasi di Bandaraya Kuching. Yang perjalanan kita sekitar 20 ke 25 minit kalau tak ada apa-apa. Hari ini bulan September tahun 2021. Cuaca cerah. Pagi ini sekitar pukul 10 di Pinggang. Ini Kampung Muara Tebas. Saya membawa seorang pelancong yang jarang-jarang pergi ke sini dari Sabah, rakan dari Sabah. Tak ada masalah. Ini Dewan Serbaguna, Dewan Masyarakat Kampung Muara Tebas. Saya masih berada di dalam Kampung Muara Tebas, hendak keluar. Dan di sebelah kanan saya Dewan Seberkas, Dewan Seberkas. Ditulis di situ, Tentera Unit Seberkas Muara Tebas. Sekarang masih di Kampung Muara Tebas. Okey, stay tune geng. Saya nak ucapkan terima kasih kepada anda kerana stay tune bersama Ardisa Channel. Video ini sengaja saya kongsikan, mungkin dalam kalangan kita lama tak keluar, lama tak pergi ataupun tidak pernah melihat perjalanan ini. Boleh lihat, boleh tengok. Tak panjang, sekitar 20 minit ke 25 minit sahaja. Muara Tebas letaknya kira-kira 30 km dari pusat Bandaraya Kuching, 25 ke 30 km di Jalan Bako. Ini pintu gerbang 2017 JKK. Selamat jalan datang lagi. Terima kasih Muara Tebas. Okey, saya sudah keluar di Jalan Muara Tebas, Jalan Kampung Muara Tebas. Di sebelah kiri saya ialah maritim, apa lagi? Kastam, Jabatan Laut. Ya, sebelah ni, sebelah kiri saya. Agensi kerajaan. Kerana Muara Tebas kedudukannya sesuai di Laut Cina Selatan, memang sesuai. Agensi-agensi ini berada di sini. Ini bas RM1 tambang bas percuma RM RM1 dari Muara Tebas ke pusat Bandaraya Kuching. Saya nak cerita balik tadi, kedudukan lokasi agensi-agensi kerajaan ini memang sesuai di Muara Tebas kerana Muara Tebas letaknya di muara sungai yang hendak masuk ke pusat Bandaraya Kuching, jalan utama kapal-kapal. Sudah tentunya kewujudan agensi-agensi seperti ini penting di muara sungai sebelum masuk ke pusat Bandaraya Kuching. Cuaca hari ini sangat baik geng. Stay tune. Rakan dari Semenanjung, dari Brunei, dari Indonesia, dari Singapura. Saya dapat respon daripada rakan dari Singapura. Terima kasih kerana stay tune bersama Ardisa Channel. InsyaAllah ada masa, ada keluangan, ada kesempatan kita akan view di tempat lain pula. Di sini ada potong rumput, tempat rumput biasa, maintain rumput. Ada waktunya. Ini disebut Jembatan Sungai Buda, Jembatan nombor 2. Kalau dari Muara Tebas disebut Jembatan nombor 2. Karena tadi Jembatan nombor 1, sekarang Jembatan nombor 2. Pecahan kepada Sungai Buda, simpang kanan. Popular juga dengan krokodil, buaya. Di sebelah kiri saya adalah RMR, Muara Tebas, perumahan. Di sebelah kanan saya ialah kampung masuk ke Kampung Selabat dan Pasir Putih. Boleh masuk sekitar 2 km saja. Dah boleh masuk sampai kampung. Okey geng, hari ini September tahun 2021. Kita lihat 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, mungkin ada perubahan. Bukannya mungkin, memang ada perubahan nanti 10 tahun, 20 tahun akan datang. Mungkin memang ada perubahan kerana saya melihat ke belakang 10 tahun yang lalu, 15 tahun, 20 tahun yang lalu, belum ada lagi jalan raya ini. Saya dah lahir dah waktu itu. Makna saya menempuhi 2 perjalanan. Pernah menggunakan jalan laut dan sekarang menggunakan jalan darat. Ini disebut simpang Bandi geng. Simpang Bandi, popular juga dengan
kemalangan kecil. Pernah juga suatu ketika dulu meragut nyawa, tapi tidak on the spot, bawa hospital, bawa meninggal. Sekarang saya mengikut jalan sebelah kiri, saya ke pusat Bandaraya Kuching. Kalau sebelah kanan tadi boleh pergi ke Bako, boleh pergi ke Kampung Bako, boleh pergi ke Kampung Sungai Bako. Okey geng, kita masih di Jalan Bako, nak menuju ke Matang, Pasar Matang Jaya. Ini jambatan nombor 3 geng jambatan nombor 3, Jambatan Sungai Buda. Kalau orang Muara Tebas sebut ini jambatan nombor 3 sebab ada 3 jambatan yang perlu dilalui. Sungai Buda. Jambatan ini lokasi ramai juga yang memancing, suka juga yang memancing udang. Memancing udang. Ada waktunya memang musim udang. Tapi kena waspada, jangan dekat sangat dengan air kerana ada buaya. Ditulis di situ jambatan Sungai Buda. Sungai Buda. Sungai Buda. Okey geng, di sebelah kanan saya simpang menuju ke Kampung Bako. Simpang menuju ke Kampung Bako dan boleh juga pergi ke SMK Bako, Sekolah Menengah Kebangsaan Bako. Siapa rakan dari Semenanjung tak pernah pergi kawasan ini ataupun posting ke tempat ini, inilah jalannya. Tapi saya datang dari arah kampung, bukan dari pusat bandaraya. Kalau dari pusat bandaraya memang dekat guna jalan ini. Dan ke Taman Negara Bako pun menggunakan jalan ini. Ya, ada penjual di gerai, jual buah nanas, buah-buahan. Ini sebelah kiri saya memandu adalah Kampung Gobel, simpang Kampung Gobel, juga menuju ke Sarawak Energy, Arang Batu. SPC SPC Sarawak Energy, Sarawak Sejingkat Power Corporation. Di sebelah kanan saya geng ada tempat membuat boat fiber di sebelah ni, yang bangunan colourful ni. Siapa yang nak buat Tai Hai Yang Company, kalau tak silap saya tulis itu tadi, memang untuk membuat boat, untuk memancing, tempahan sekitar, kalau tak silap saya 4,000 ke atas 4,000 ke atas harga. Bagi yang biasa melihat jalan ini memang biasalah, tetapi mungkin lama tak balik, boleh ada masalah rentas negeri, rentas daerah. Saya belajar ada satu video, sekurang-kurangnya ada refresh. Inilah keadaan perkembangan semasa di kampung, di jalan ini. Tak banyak perubahan, cuma kita lihat tar yang agak lembut kerana belum lama dibaik pulih. Sebelah kiri saya adalah Kampung Sungai Jenang, sekitar 15, mungkin tak sampai 15 buah rumah. Kampung baru, bagi saya kampung baru kerana dalam tempoh 20 ke 30 tahun saja baru wujud. Saya masih sempat waktu itu. Di sebelah kiri juga simpang ke Asa, masih tidak menggunakan Asa, saya tak pasti. Memang Independent Oil Terminal Asa, memang tempat minyak. Dan Kubur Sungai Jenang, Kubur Sungai Jenang untuk penduduk kampung Gobel, Kampung Senari, juga kampung dari seberang, Kampung Semilang, pernah kebumikan mayat di situ. Okey, sekarang saya melalui jalan Dua Hala, Sahala tadi, Dua Hala. Sekarang sebelah kiri saya
simpang menuju ke Kampung Senari. Simpang menuju ke Kampung Senari. Selepas simpang Kampung Senari, traffic light sebelah kiri saya. Sekarang saya ambil Pelabuhan Senari. Pelabuhan yang terkenal di seluruh dunia. Nak mengunggah barang yang dari luar Kuching, perlu singgah ke Senari. Ya, suasana pagi ini memang cuacanya memang cantik. Persekitaran juga bersih. Kita lihat hijau, menghijau, menyenangkan mata memandang. Sebab itu saya nak kongsikan di sini. Saya pernah membawa rakan-rakan dari negara Jepun memandu di sekitar Kuching. Apabila bercerita tentang kebersihan, memang dia memuji Kuching antara yang bersih, negara yang bersih, negeri yang bersih yang pernah beliau lawati selain daripada Jepun. Mungkin juga kebetulan waktu saya membawanya negara kawasan kita memang sudah dibersihkan, tapi saya fikir memang salut lah. Saya pun bangga dengan pendapat beliau. Semoga beliau dapat menceritakan kebersihan, keindahan kota Kuching, sekitar Kuching ke negaranya. Inilah kita lihat memang bersih. Di depan saya Bulatan Senari. Saya sebut ia Bulatan Senari walaupun tidak ada nama khas. Kita biasa di sini kita sebut Bulatan Senari kerana Senari kita lebih sinonim dengan Senari walaupun kampung sejingkat yang dekat di sini kita sebut Bulatan Senari juga. Kalau di sebelah kiri masuk pusingan pertama keluar daripada Bulatan ini, saya boleh pergi ke Pengkalan Balang. Memang kawasan ini banyak kilang sejingkat industri. Demak Industri, dulu disebut Sejingkat, sekarang disebut Demak Perindustrian Demak, Taman Perindustrian Demak. Okey geng, stay tune geng. Kita dah 12 minit perjalanan. 12 minit, sekitar 12 km sudah bergerak dari Kampung Moretebas menuju ke Pasar Matang Jaya. Matang Jaya letaknya dalam kawasan Petra Jaya. Di hadapan saya sebelah kiri masuk ke Kampung Sejingkat. Di sebelah kanan saya ini, di seberang sana, jalan seberang, ada sebuah sekolah rendah SK Fajar Sejingkat. Juga di kawasan berhadapan ni adalah pasar yang belum di bangunan komersial, tapi belum banyak yang buka. Kita lihat di situ yang glamour ialah PCC Demak. PCC Demak, sebuah dewan besar. Okey, kita teruskan perjalanan. Jembatan Sungai Sejingkat. Dulunya belum ada jembatan di sini, jembatan kecil. Saya juga sempat mento. Mungkin pernah dengar perkataan mento, tangkap ketam. Okey, di sebelah kanan saya, di seberang sana jalan menuju ke Sejingkat, Sekolah Teknik Sejingkat. Rakan-rakan nak tahu Sekolah Teknik Sejingkat dari kawasan ini. Satu lagi ialah jembatan yang akan dibina merentangi Sungai Sarawak di antara dari Pasar Demak ini menuju ke tanah seberang, iaitu di Kampung Tanjung Bakur, LKIM di sana, untuk memudahkan menjimatkan perjalanan, mengurangkan sesak. Kuching Semarahan, Jalan Kuching Semarahan, dibinanya jembatan di sini, iaitu di hadapan saya sana, masih dalam pembinaan. Di sebelah kiri di sebelah kiri. Kita akan lalu di sini. Inilah jembatan yang akan siap kelak. Saya pun rasa tak sabar bila nak siap supaya dapat mudah untuk ke Kota Semarahan.
lupa lah saya bila nak tu, ada mungkin tak siap saya tahun 2025 jembatan dah siap 2025. Kawasan ini di sebelah kiri di sebelah kanan saya ialah Pasar Demak. Pasar Demak. Saya dapat membayangkan jembatan kalau dah jembatan ini siap. Memang ada signboard di situ, contoh jembatan. Kawasan inilah dia dibina nanti. Macam Paris. Cantik jembatan macam Paris. Kalau siap nanti harap-harap siap macam Paris juga. Okey, ini simpang 4, orang sebut simpang 4, traffic light. Simpang 4. Sebelah kiri menuju ke Pending, depan menuju ke Putrajaya, sebelah kanan menuju ke perumahan, industri juga. Industri kilang-kilang pun ada di situ. Nestle pun ada di situ. Di depan saya nanti ada tambak bako. Sebut tambak bako ramai yang kenal, terutama yang kaki race motor. Dulu belum ada tempat lain. Kawasan ini memang popular. Malam Sabtu malam Ahad ataupun malam Isnin, 2 malam betul-betul itu memang kawasan ini. Sebab itu lepas pukul 10, lepas pukul 12 adalah polis meronda di kawasan ini menghalau sebab ada yang curi-curi ayam buat race lumba kereta haram di sini. Testing. Dan kawasan ini memang sesuai untuk lepak sebab di sebelah kiri sebelah kanannya adalah sungai, tambak dan pemandangannya memang cantik. Tetapi nakal-nakal tadi, ada yang nakal membuat pecutan motosikal, kereta terutamanya, memang bahaya juga kepada yang santai-santai, duduk santai. Ini dah kawasan Putrajaya. Di hadapan saya Kampung Demak. Kampung Demak pun ada fasa 1, fasa 2, sebelah kiri, sebelah kanan saya nanti. Sebelum ini pun saya masih sempat Kampung Demak ini adalah perkampungan baru juga. Belum sampai 50 tahun kalau tak silap saya. Sebab umur saya sekarang dah 50 tahun. Waktu saya tahun 88, 89, 1988, 1995, kawasan ini masih sunyi, masih hutan. Belum ada jalan raya ini. Jalan raya ini dibina hanya setakat hendak menuju ke Taman Negara Bako kalau tak silap saya. Di depan tu, tak jauh dari Kampung Demak. Ini kawasan baru. Ini dah kawasan Demak. Sebab itu saya mengatakan bahawa pembangunan di Sarawak memang pantas. Apatah lagi kalau 50 tahun akan datang. Kita dapat membayangkan bagaimana pesatnya membangun pada waktu itu. Okey, ini adalah kawasan perkampungan Demak. Sebelah kiri, sebelah kanan saya, yang menggunakan jalan Gunung Jati, menggunakan nama gunung. Sebelah kiri dan kanan. Terdapat juga Dewan. Nampak muka Airi, bekas student saya Airi, pendidikan khas yang selalu buat live dalam TV, gendang. Ini Kampung Demak baru fasa 1. Betul kata saya tadi. Saya membaca notis board di situ. Kawasan kerap kemelangan, signboard yang berwarna merah itu. Kita kena hati-hati. Memang benar, jalan lurus memang kerap menyebabkan kemelangan. Kerana jalan lurus kita sering leka. Nampak mudah, kita ambil mudah pada jalan lurus. Jalan Gunung Jati itu tadi saya sebut. Di sebelah kiri saya rumah TYT kita, Tun Sri Tun Taib. Di hadapan saya ada bulatan juga. Bulatan kalau saya masuk pusingan pertama dia akan pergi ke SMK Tun Abang Haji Openg. Ini disebut Bulatan Medan Hamidah. Bulatan Medan Hamidah. Ada sedikit commercial center di situ. Berniaga. KFC, Teh Tarik, JNJ. Memang kawasan inilah. Kalau saya ambil lurus, saya pergi ke Matang. Kalau saya pusing lagi sedikit, belok pergi ke Santubong. Boleh pergi ke Santubong, boleh pergi ke Stadium Negeri Sarawak.
boleh pergi ke pejabat kesihatan yang baru belum siap, juga pejabat pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri, pejabat pendidikan daerah Kuching, kawasan ini di Jalan Diplomatik off Jalan Bako. Jabat penerangan pun di situ. Di sebelah kiri saya ialah perumahan Taman Surabaya Indah. Taman Surabaya Indah. Cantik kawasan ini, dihiasi dengan bendera. Kita masih dalam demam merdeka, sentiasa merdeka, supaya kita sentiasa bersemangat. Di sebelah kanan saya pejabat PBB, pejabat PBB, Parti Pesaka Bumi Putera Sarawak. Di seberang sana tadi. Di sebelah kiri saya belok ni SK Astana. SK Astana. Di belakangnya Kampung Siol Kandis. Memang figure untuk orang Siol Kandis. Menghantarnya anaknya di sini, SK Astana. Di depan sana simpang menuju ke Kampung Siol Kandis juga. Dapat menuju ke Kolej Abdillah, dapat menuju ke gereja. Di sini. Bangunan yang tinggi itu adalah Sesko, Sarawak Energy. Sesko nak bayar bil air. Bil elektrik. Ini disebut bulatan Sesko. Walaupun ada nama khasnya di situ, masih juga disebut bulatan Sesko. Kalau saya masuk keluar di bulatan ini, pertama kita boleh pergi ke Wisma Bapak Malaysia, lurus kita ke Matang tadi, Bandaraya, dan pusing lagi sedikit kita boleh ke stadium juga. Sama juga jalan tadi, bulatan tadi sama, cuma biar jalannya berpusing-pusing. Okey, stay tune geng. Terima kasih kerana stay tune bersama Ardisa Channel. Kita sekarang masuk di jalan ni nak menuju ke pasar. Dulu kawasan ini popular dengan pokok-pokok besar, pokok-pokok yang cantik. Sekarang semua pokok itu ditebang dan diperbaharui landscape-nya. Kita lihat bunga sudah menjadi. Itu adalah Masjid Jami', Masjid Jami'. Menara yang tinggi Masjid Jami'. Sembahyang Jumaat siaran langsung di radio Masjid Jami'. Dulu banyak pokok besar, sekarang dah ditebang. Ditebang kerana keselamatan. Keselamatan pokok sudah tua. Dan apabila berlaku hujan, berlaku angin yang kuat, sering pokok patah dan tumbang, menyebabkan kesesakan jalan raya. Jadi kerajaan Sarawak mengambil alternatif, DBKU mengambil alternatif dengan mencantikkan kawasan ini dengan landscape yang baru. Kita lihat bunga sudah tumbuh, pokok-pokok kecil sudah menjadi. Di sebelah kanan juga rumah VVIP, kebanyakan rumah CM, Abang Jo di situ. Dewan Bahasa Pustaka Cawangan Sarawak di sebelah kanan saya. Ini bulatan Semeriang, disebut bulatan Semeriang. Walaupun ada nama khas di situ. Ini bulatan abang apa? Lupa lah. Boleh menuju ke Semeriang, boleh menuju ke Sentubong, boleh menuju ke Jalan Astana. Saya nak pasti apa nama bulatan. Bulatan Datuk Menteri Abang Haji Muhammad Zin bin Haji Saleh. Ya, bulatan Datuk Menteri Abang Haji Muhammad Zin bin Haji Saleh. Ini nama bulatannya. Biasanya disebut bulatan Semeriang saja, kerana berdekatan dengan Kampung Semeriang. Bulatan ini biasanya memang sentiasa jam waktu pagi, waktu petang, waktu kemuncak balik kerja, dan perlu diawasi oleh pegawai DBKU, Dewan Bandaraya Kuching Utara. Di sini ada abang DBKU yang selalu senyum, lupa nama. Maaf bang. Tapi dia muda daripada saya sebenarnya. Orang panggil dia abang DBKU, abang traffic light, yang sentiasa senyum dan meringankan rasa tension kita apabila berada di jam kemuncak waktu itu. Okey, di sebelah kanan saya ialah
Normah Medical, pusat perubatan Normah. Pusat perubatan Normah. Kalau nak tahu, beginilah pokok di kawasan tadi yang ditebang. Tapi pokok ini masih rapat, masih jarang. Kalau di tempat yang saya sebut tadi ditebang rapat-rapat. Mungkin semua tahulah. Biasa ada jalan ini. Di depan sana flyover. Saya tak guna flyover sebab saya menuju ke Matang. Destinasi tak lama lagi, sekitar 2 km. Harap stay tune, geng. Wisma Kafas KFAZ. Untuk pengetahuan juga, dekat bulatan ini, Abang Kipali ini, dekat Taman Seriwangi, terdapat pasar baru. Pasar baru yang cepat membangun dalam tempoh 5 tahun ini. Ataupun belum sampai 5 tahun, sudah ada bangunan perniagaan komersial. Sudah beroperasi pun. Memang cantik. Saat pasar Pusing Bulatan. Jalan lurus menuju ke pusat bandaraya. Ambil satu lagi masuk menuju ke Kampung Jita, Semarak. Boleh juga menuju ke Matang, tapi saya tak guna jalan itu sebab saya nak ambil water di sana banyak traffic light. Saya ambil pusingan satu lagi. Ini yang saya katakan pergi ke Jita tadi. SMK Star, SMK Petrajaya, boleh kan? Ini menuju ke Matang. Kawasan yang saya sebutkan tadi pembangunan komersial dekat Taman Seriwangi, saya katakan ini ya. Ini memang ada blok perniagaan di sini, sudah pun beroperasi. 1, 2, 3, 4 ke 3 blok perniagaan. Ada pejabat GPS, ada pejabat keadilan, Parti Keadilan Rakyat di situ. Klinik Dr. Asri. Ada 3 blok perniagaan. Untungnya berduduk di kawasan perumahan ni ya. Okey geng, stay tune. Kita tak lama lagi sampai. Saya dah sampai ke bulatan Imat, Matang. Lepas ini video saya akan tamat. Saya nak ucapkan terima kasih kepada anda semua kerana sentiasa support Ardisa Channel. InsyaAllah ada masa lain kita akan view pula di tempat lain. Okey, stay tune geng sampai video ini habis. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ardisa Channel.